Okey, soalan nombor 2 dah try buat dah, nombor 2. Kirakan dah. Dapat berapa? Berapa bil yang kamu ni kos, berapa kos? RM68. RM68. Yang lain dapat RM68 ke? Yang lain sama juga? Sama. Okey. So nak tahu kos penggunaan peralatan elektrik, nak tahu dia punya bil elektrik, nak tahu kos, kamu kena tahu dia punya unit elektrik yang digunakan kan, jumlah unit elektrik. Nak tahu unit elektrik macam mana? Formula dia kuasa dalam unit kilowatt darab dengan jam. Okey. So macam lampu panda floor, dia punya kuasa dia 60 watt. Okey, lampu panda floor dia kuasa dia 60 watt. Ini untuk satu lampu panda floor. So kalau ada 5 lampu panda floor, berapa watt? Satu lampu panda floor 60 watt. So kalau 5, berapa kuasa dia? Respon. 300. Ya. 5 ke 15? Astagfirullahaladzim. 15. 15 lampu panda floor. Banyaknya dia pakai 15. Okey, 15. 900. Okey, dapat 900 watt. Jadi masukkan dalam formula ni untuk lampu panda floor ni. Jadi 900 watt ni tukar dulu kepada kilowatt. Tukar kepada kilowatt berapa? 0.9. 0.9. Sebab apa 0.9? Sebab kamu guna kalkulator ke ataupun kamu pakai yang formulanya yang 1 kilowatt bersamaan dengan 1000 watt? Kan kalau 900 watt dapatlah 0.9 kilowatt. Ataupun kamu boleh tekan kalkulator, tekanlah 900. Lepas tu tekan apa? Bahagi 1 shift kilo. So dia akan bagi 0.9. Okey, 0.9 kilowatt. Darab dengan berapa jam? Satu hari dia guna 12 jam. So kalau 20 hari berapa jam? Satu hari 12 jam. 240. Okey, 240 jam. So dapat berapa ni? 0.9 darab 240 dapatlah 216 kilowatt jam. So dia punya unit elektrik dia adalah sebanyak 216 unit. Okey. Jadi kat sini lampu panda floor jumlah unit dia adalah 216 unit elektrik dia. Okey. Lagi apa lagi? Okey, lampu panda floor dah. Okey, next kita buat untuk kipas. Satu kipas kuasa dia 90 watt. So dia pakai berapa kipas? 8. Okey. So kalau 8 kipas berapa watt? 720 720. 720. Okey. 720. So 720 watt tukar kepada kilowatt berapa? Respon 0.72 kilowatt darab dengan jam. Satu hari dia guna kipas sebanyak 5 jam. So kalau 20 hari 100 jam. So dapat berapa ni? 0.72 darab 100. Dapatlah 72. Ya, 72 kilowatt jam. Jadi bilang dia punya jumlah unit elektrik dia sebanyak 72 unit elektrik yang digunakan. Jadi kat sini kipas adalah 72 unit elektrik. Okey.
Last striker pula. Okey, striker. Mana dia? Okey, striker dia punya kuasa, satu striker kuasa dia adalah sebanyak 1200 watt. Okey, dia pakai satu striker je pun. Okey, jadi apa ni, jumlahnya 1200 watt je lah. Okey, so nak dapatkan dalam unit elektrik ni, masuk dalam formula kuasa kilowatt. Okey, 1200 watt tukar kilowatt. 1.2 kilowatt. 1.2 kilowatt. Okey, satu hari dia pakai sebanyak 0.5 jam, 20 hari 10 jam. 10 jam. So dia akan jadi 1.2 dapat 10, 12 Jadilah 12 kilowatt jam. So bilangan jumlah unit elektrik dia adalah sebanyak 12 unit elektrik. Okey. So striker adalah sebanyak 12 unit elektrik. Jadi berapa semuanya jumlah unit elektrik? Tambah 216 tambah 72 tambah 12. 300. Ya, 300 unit elektrik. Okey. Dia kata kos elektrik untuk 100 unit yang pertama dia bagi harga murah sikit, iaitu 20 sen. Lepas tu apa, 900 unit yang seterusnya dah mahal sikit lah, 24 sen. Yang dia bagi diskaun ni je 100 unit yang pertama tu je. Jadi semua kita jumlah unit yang kita ada kat sini 300 unit. Okey, kamu kira dulu untuk 100 unit yang pertama. Okey, 100 unit yang pertama harga dia 20 sen. 20 sen. So kalau okeylah 100 unit yang pertama. Sekejap, 100 unit yang pertama pula. Sekejap Okey, apa maksud ni? Kos elektrik 20 sen untuk 100 unit yang pertama Maksudnya satu unit harga dia 20 sen. So kalau 100 unit yang pertama 100 unit berapa? RM20. RM20. Okey, RM20. Yang 20 sen ni dia untuk satu unit. Okey, satu unit. Takkanlah 20 sen ni untuk 100 unit pula kan. 20 sen ni untuk satu unit. Jadi kalau 100 unit, RM20 lah. Okey, RM20. So kita dah kira untuk 100 unit. Jadi balance 300 tolak 100. Kamu kena kira balance berapa, balance tinggal? 300. 300 tolak 100, 200 unit. Okey, so 200 unit ni kita kira dalam ni Dalam ni. Harga yang dia kata 900 unit yang seterusnya 24 sen kan. Maksudnya satu unit harga dia 24 sen. So kalau 200 balance kita tinggal berapa? 200 unit. So kalau 200 unit yang seterusnya berapa? Kira 24 sen darab 200. Berapa? RM48. RM48. Jadi jumlah semuanya RM48 tambah dengan RM20. Berapa dapat? 28. Ya, dapatlah 68. Yang ni kan jawapan kamu, betul tak? Oh. Betul. Okey, kalau kamu Betul. betul lah, sebab cikgu pun tak tengok pula skema buku ni. So 68. Orang lain dapat 68, so betul lah ni. Okey, next. Okey. Ni dah Okey, contoh 14 ni belum dah, contoh 14 dah. Okey, kita pergi ni pula, formula nak kira kecekapan. Okey, semua alat elektrik kita boleh kira dia punya kecekapan dia. Okey, kecekapan dia bagus ke tak? Kalau kecekapan dia tinggi, maksudnya dia bagus lah alat elektrik tu. Kalau dia kecekapan dia rendah, alat elektrik tu tak bagus Jadi formula nak kira kecekapan ni tenaga ataupun
kuasa output per dengan betul kan, output input per dengan tenaga ataupun boleh guna kuasa input darab dengan 100%. Ni formula nak kira kecekapan. Okey. Tengoklah dalam soalan tu sama ada dia bagi, kalau dia bagi tenaga output dengan tenaga input, kamu gunalah tenaga. Kalau dalam soalan dia bagi kuasa output dengan kuasa input, kamu gunalah yang kuasa. So dia ada boleh guna berdasarkan soalan. Contoh dia macam ni. Contoh 15. Sebuah lampu ditandakan sebanyak lampu tu 240 volt, kuasa dia 100 watt. Berapakah kecekapan lampu tersebut jika ia menghasilkan output cahaya sebanyak 12 watt? 12 watt tu adalah kuasa output. So kalau ni kuasa output, so yang 100 watt ni, 100 watt tu apa? Kuasa apa? Respon. Kuasa Input. Okay. Yang label dekat alat elektrik tu sentiasa input sentiasa input. So yang label tu input. Yang keluar ni menghasilkan output ni, itulah output. Okay, so kat sini nak kira kecekapan, pakailah formula yang cikgu bagi ni. So dalam soalan ni dia guna kuasa output, kuasa input. So pakai yang formula yang gunakan kuasa. Jadi kuasa output ialah 12 watt. Kuasa input 100 watt darab dengan 100%. Okay, dapat berapa? 12%. 12%. Kecekapan lampu ni 12%. Cekap ke tak cekap? Pada kamu cekap ke? Ya, tak cekap sebab kecekapan dia nak hasilkan tenaga cahaya sebanyak 12% je. Okay, hasilkan cahaya. So, mana yang lagi 88%? Mana pergi 88%? Kamu rasa pergi mana? Sepatutnya alat elektrik kalau cekap, kecekapan ni dalam paling bagus 100% lah kan. Maksudnya tak ada tenaga yang hilang. Ataupun mungkin 99 ke 90 ke atas lah. Tapi kalau 12% ni kira rendah so dia tak cekap. Mana pergi 88% ni? Kamu rasa pergi mana? Mana pergi 88%? Ya. 88% tu telah ditukarkan kepada haba. Sekejap telah jadi tenaga haba. Okey, telah jadi tenaga haba. Sebab jadi kan kat sini yang hasilkan cahaya ni 12% je. Okey, 88% dah jadi tenaga haba. Kan kita nak hasilkan cahaya sebanyak 100%. Sebab ini lampu mestilah lampu nak hasilkan cahaya. Tapi kalau banyak yang hilang jadi tenaga haba, so tak baguslah lampu ni. Okey. Faham ke tidak Boleh? Boleh. Okey. Okay, next. Aduh, sekejap. Okay, contoh macam ni pula. Mentol pija dengan mentol pendaflor ni. Okay, nak tahu yang mana satu lebih cekap. Okay, 75 watt ni dia punya kuasa input lah. 14 watt ni kuasa input. Okay, kalau cikgu bagi kat sini kuasa output dia 3 watt. Yang ni pun kuasa output dia 3 watt juga. Dua-dua ni kuasa output dia 3 watt. Sekarang ni mana lebih bagus, lebih cekap? Mentol pija ke mentol pija ke mentol pendaflor? So nak tahu mana lebih cekap, pakai formula ni lah kecekapan. Cuba kira dapat berapa. Okay, kira untuk mentol pija. Mentol pija kuasa output dia 3 watt per dengan kuasa input 75 watt darab 100%. Berapa dapat? 4. Okey.
3/75 darat 100. Okey, 4. So dapat 4%. Untuk mentor pendafloor, kuasa output dia 3 watt, kuasa input 14 watt, darat 100%. Mana? Berapa? Kira dah. Dapat berapa? 21.43. 21.43%. Jadi mana lagi tinggi kecekapan? Mentor pijak ke mentor pendafloor? Pendafloor. Pendafloor kecekapan dia lebih tinggi. Tapi 21.43 je pun. Mungkin cikgu bagi salah apa ni? Salah kuasa output. Patutnya bukan 3 watt ni. Tak cikgu menghentam macam ni 3 watt. Tapi yang penting kecekapan mentor pendafloor lebih tinggilah daripada mentor pijak. Maksudnya kan kat sini walaupun mentor pendafloor kuasa input dia rendah 14 watt. Okay, mentor pijak kuasa input dia tinggi kan. Tapi kalau dua-dua tu kuasa output dia sama, itu menunjukkan walaupun mentor pendafloor ni kuasa input dia rendah, okay, tapi dia punya kecekapan dia boleh buat tinggi kecekapan dia. Okay, sebab lalas dia punya output dia sama juga macam mentor pijak yang kuasa input dia 75 watt. Kan? Betul tak? Faham tak? Walaupun faham kan? Walaupun mentor pendafloor ni kuasa input dia rendah daripada mentor pijak, tapi dalam dua-dua kuasa output dia sama kan? Itu menunjukkan mentor pendafloor ni lebih tinggilah kecekapan dia daripada mentor pijak. Yang ni cikgu bagi je 3 watt ni sebenarnya lain. Sebab tu dah dapat kuasa dapat kecekapan dia 21.43 rendah. Patutnya kecekapan dia tinggi lagi Okay. Next. Okay ni, last. Terangkan mengapa seekor burung dapat berdiri dengan selamat di atas kabel kuasa tanpa terkena kejutan elektrik. Manakala seekor ayam yang terpijak kabel kuasa yang jatuh ke bumi mungkin akan mati akibat rencatan elektrik. Kan burung kan kat atas dia bersidai dekat atas kabel kan. Tengok tak mati pun. Tapi kalau ayam kat tanah tu, satu kaki pijak tanah, satu kaki lagi pijak wayar kabel. Kenapa ayam ni boleh mati? Siapa boleh explain? Soalan kebat. Kebat untuk soalan last untuk elektrik. Nampaknya habis kan? Okay, sebab apa? Siapa boleh fikir? Adakah yang boleh? Sebab aliran elektrik tu mengalir. Ya. Bila dekat tanah. Dia mengalir dekat ni. Dia mengalir dalam ayam ni kan. Sebab tu ayam ni boleh mati kan. Sebab arus elektrik mengalir pada ayam ni. So ayam ni kena kejutan elektrik. Kenapa arus ni boleh mengalir dalam ayam ni? Sebab? Sebab apa? Betul lah tu arus mengalir. Okey, dapat satu markah. Arus mengalir dia terkenalah kejutan elektrik. Okey, kenapa arus tu boleh mengalir dalam ayam ni? Kenapa arus tu boleh mengalir? Sebab mesti ada apa? Kan dalam formula V sama dengan IR. Maksudnya apa? Kalau ada arus, mestilah ada apa ni? Ni apa benda ni? Voltan. Ya, voltan ataupun nama lain dia beza keupayaan. Okay. So maksudnya kan pada ayam ni kan terdapat beza keupayaan tau antara kabel ni dengan tanah ni. Okay, contohlah kabel elektrik yang terjatuh pada tanah ni kan. Contohnya kabel elektrik ni cikgu buatlah 500 watt. Okay, yang tanah ni, tanah memanglah tak ada dia punya apa ni voltan dia kan. So cikgu buatlah kosong kan, kosong memang tak ada pun, kosong watt. Jadi berapa beza keupayaan antara kabel dengan tanah ni? 500. 500 tolak kosong. So 500 watt tolak kosong watt, jadilah 500 watt. So maksudnya kan ada beza, maksudnya ada volt, ada voltan. Bila ada voltan, ada arus. So arus tu boleh mengalir daripada kaki yang kena kabel ni masuk kat badan ayam ni
So ada arus mengalir dalam badan ayam ni. So ayam ni terkena kejutan elektrik sebab tu tiba-tiba ada arus elektrik mengalir dalam badan dia kan. Okey. Itulah beza dia sebab kabel ni ada watan kan. Tanah tak ada watan. So beza keupayaan dia, kamu tolak lah 500 watt tolak 0 watt. Dapatlah 500 watt. So ada watan, ada arus. Okey, kalau burung, kamu tengok burung ni, dua-dua kaki dia kabel sama. Okay, contohnya ni kaki kanan dia, ni kaki kiri dia. Okay, kaki kabel sama. Contohnya kabel yang sama ni cikgu bagilah dia punya tenaga apa ni, voltan dia 500 watt. Okay, kabel ni 500 watt. So kalau kaki kanan dia 500 watt, kaki kiri pun 500 watt. So berapa beza dia? Beza keupayaan dia? Kaki kanan dengan kaki kiri ayam ni. Ayam lah, bukan ayam ni, burung. Kejap, 500 watt dengan 500 watt kabel ni, dia ni sebenarnya ni cikgu panggil dia ni tenaga keupayaan elektrik. So kabel ni tenaga keupayaan elektrik dia adalah 500 watt. Jadi kalau kaki kanan ni pada kabel 500 watt, kaki kiri 500 watt, dia punya tenaga keupayaan elektrik dia. Jadi beza mestilah kamu tolak, betul tak? Beza, nama pun beza kan. So beza keupayaan. Berapa 500 watt tolak 500 watt? Kosong. 0 watt. So bila 0 watt maksudnya apa? Maksudnya dia punya voltan dia tak ada. Bila voltan tak ada, arus pun ada ke tak ada arus? Kalau tak ada voltan, maksudnya arus pun tak ada. Jadi arus dia tak mengalir lah. Dah tak ada voltan kan, tak ada voltan. So mestilah arus pun tak ada. Jadi tak adalah arus mengalir dalam burung ni. Sebab itulah burung ni tak mati. Okey, so cara nak explain, kamu explain lah. Okey, kamu explain ni tau, tenaga keupayaan elektrik. Macam tadi pun yang ayam ni pun, dia punya kabel ni tenaga keupayaan elektrik 500 watt ni tenaga keupayaan elektrik. 500 watt. Yang tanah ni pula tenaga keupayaan elektrik dia memang tak ada lah kan, kosong watt. Jadi beza antara tenaga keupayaan elektrik yang kabel dengan tanah ni kan, beza keupayaan tenaga elektrik tu yang nama dia beza keupayaan. So kamu kena tolak lah, dan nama pun beza. So tolak 500 watt tolak 0 watt. Jadi dapatlah 500 watt kan. So bila ada voltan, ada beza keupayaan, mestilah ada arus. Yang ini tenaga keupayaan yang kabel kaki kiri ni 500 watt, kaki kanan 500 watt. Jadi beza antara kaki kanan dengan kaki kiri mestilah tolak, betul tak? Jadi beza keupayaan kamu tolak dapat kosong. Jadi tak ada beza keupayaan, tak ada arus. Faham ke tidak ni? Boleh? Vespa faham ke tak ni? Faham. Okay. So kalau kamu nak explain kan, jangan kenapa ni tiba ni. Kejap. Azhar. Cikgu? Ya. Kalau burung tu dia angkat kaki sebelah, terus kena elektrik ke? Kalau burung tu angkat kaki sebelah, dia akan jadi macam serupa ayam. Sebab itulah burung tu dia selalunya dia hinggap dua kaki je kan. Boleh ke dia macam nak angkat kaki dia sebelah? Tak boleh. Macam tak ada je. Kalau dia buat juga, burung tu matilah. Okey. Tapi kalau misalnya lah cikgu kata, contohnya kabel yang ni tenaga keupayaan elektrik dia 500 watt. Okey, lepas tu kabel yang kat sini pula, yang colour purple ni. Yang colour purple ni dia punya tenaga keupayaan elektrik dia contohnya 600 watt. Okey, cuba kalau kaki kiri yang colour hijau, lepas tu kaki kanan tu dia letak dekat kabel yang colour purple ni 600 watt. Kalau macam ni mati tak burung ni?
Mati. Mati. Sebab apa? Kaki kiri tenaga keupayaan dia 500 watt kan. Kaki kanan tenaga keupayaan elektrik dia 600 watt. Jadi beza keupayaan dia berapa? Beza 100. keupayaan dia. Ya, beza keupayaan dia 100 watt. Jadi bila ada beza keupayaan, mestilah ada arus. So arus tu boleh mengalir. Okey, boleh mengalir dalam burung ni. So burung ni boleh mati. Sebab tu mana ada burung buat kaki satu letak kabel sebelah, satu kabel sebelah kan? Tak ada kan? Ada ke? Macam tak ada je kan? Dia boleh buat ke? Tak tahulah. Dah. Dia tak boleh buat kan? Selalu dia dua kaki dia sama je. Okey, macam itulah cara dia. Okay. So kalau kamu nak explain, kamu explain lah macam cikgu explain ni. Nak cikgu bayat ke? Perlu ke cikgu bayat? Tahu kan macam nak explain? Cakap lah. Okey. Kaki burung kanan dan kiri terletak pada kabel sama. So tenaga apa? Kalau kabel sama jadi tenaga keupayaan elektrik kabel tu pun sama, betul tak? Kabel tu pun tenaga keupayaan elektrik kabel pun sama. So bila sama jadi tak ada apa. Jadi tiada kan? Tiada beza keupayaan. So bila tiada beza keupayaan, tiada apa? Tiada arus. Okey? Mengalir dalam burung. Okey? Tiada arus mengalir dalam burung. So burung tu tak mati. Okey. Tu yang burung. Kalau yang ayam tu pula, kamu cakaplah kaki kanan ayam terletak pada kabel tenaga keupayaan elektrik dia. Contoh bagilah. Tenaga keupayaan elektrik dia tinggi. Tinggi. Apa ni, manakala kaki sebelah terletak pada tanah, tiada tenaga keupayaan elektrik. So bila macam tu maksudnya ada tak beza keupayaan? Kalau kaki sebelah terletak pada kabel yang ada apa? Kaki sebelah terletak pada kabel yang ada tenaga keupayaan elektrik. Yang kaki sebelah lagi satu dia terletak pada tanah yang tak ada tenaga keupayaan elektrik. So dalam kes ni ada tak dia punya beza keupayaan? Respon. Ada. Ada. So ada beza keupayaan. So bila ada beza keupayaan, ada arus. So ayam ni pun boleh mati. Explain je lah macam mana pakai ayat kamu ke suka hati je. So janji boleh faham. Kau faham kan? Faham ke tak Faham. Okey, faham. Jadi habislah tajuk elektrik. Okey, next. Kita masuk sikit tajuk